Babe, I tengah live kejap lagi kita sambung cerita. I call you terus, okay? I call you terus lagi senang ni. Sebab kalau WhatsApp macam susah sikit. Penat tangan aku nak WhatsApp. Okay, dah. Okay. Sorry. Bella Astila kacau. Okay. Yang ini, ni handphone Samsung. Tengok ni. Tada. Dia macam ni. Ni Samsung. Cantik kan? Lepas tu dia boleh tekan dekat tepi ni. Okay. So dia boleh macam ni lah. Sekejap. Ini. So yang ni dia macam ni. Macam tu dia boleh check. Even dia boleh tangkap gambar juga. Dia boleh tangkap gambar. Nampak tu, dia boleh tangkap gambar. So kita buat macam ni. Tu. So dia tangkap gambar. See, dia tangkap gambar kita. So bateri dah mati dah. Samsung ya, Samsung. I nak panggil Samsung. Comel kan? So dia macam ni. So I ambil warna purple. So I beli dia warna purple. So I beli dia punya cover ni. Cover dia pun warna purple juga. Tada, bateri dah mati dah. Tapi dia bateri dia tak tahan lama lah. Yang ini harga dia I tak ingat. Harga dia dalam 4,000 lebih kot tak silap I. Masa I beli tu dalam 4,000 ke 5,000 macam tu lah. Okay. Samsung. Samsung tak ada kena-mengena. Okay, so handphone I pun dah mati. Bella pun dah tak boleh WhatsApp lagi dah. So kita back to live. Okay, sorry korang. Okay, so ingatkan semua artis pakai iPhone je? Tak, I memang ada iPhone. iPhone memang I suka. Tapi yang ini phone kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang rapat. So iPhone pun I pakai juga. So I memang dah memang pakai iPhone pada first iPhone. So dah biasa. Okay, yang ini dia bukannya jelly. Dia bukannya apa nama dia? Serbuk. Dia senang sahaja nak consume. Koyakkan, lepas tu terus minum. Macam tu saja, okay? Koyakkan, lepas tu terus nak minum. And then dia tak ada collagen. Okay, siapa yang ada apa nama ni? Pakai phone banyak-banyak tak kena marah ke? Suka hati I lah nak pakai handphone berapa banyak pun. Phone I beli guna duit sendiri. Dia tak payah bancuh dengan air. Tak payah. Okay? Senang saja koyakkan. Dan dia boleh yang ini ni korang bawa lah kan. Sebab dia senang nak bawa. Letak je kat dalam beg. So bila korang perlukan, korang minum. Okay, siapa yang itulah, lelaki pun membawang. Ini bukan jenis kemam. Bukan, dia terus minum saja. Yang ni liquid. Okay, siapa yang ada diabetes boleh ambil. Siapa yang ada diabetes boleh ambil, tak ada masalah. Sebab dia bukannya guna sugar. Okay, dia guna madu. So yang ini adalah berry. Sebab tu nama dia berry full. Dia tak ada chemical. Tak ada. Dia daripada natural resources, daripada berries. Dan dia menggunakan madu. Itu sahaja. So kuku pendek. Kita kena mengekalkan kuku pendek, kebersihan, nak solat kan. Kuku kena pendek lah. Lepas tu dengan anak-anak, kita tak boleh kuku panjang kan, nanti terscratch anak pula. Kesian anak. So kalau korang beli, tekan beg kuning. Apa nama dia, korang dapat RM49. Okay, telekong Sarah daripada Needleworks. So RM49.
Okey, RM49 korang dapat kat live Sarah. Kalau korang kalau Sarah dah habis buat live, harga dia RM69.90. RM69.90. Tak, saya dah tak tinggal dengan mak mertua saya. Sekarang ni saya kat rumah saya. Sarah suka rumah Sarah sebab dia dia sangat spacious. Sarah memang nak tinggal kat area ni, memang Sarah idam nak tinggal kat area ni. Okay, so Sarah suka sebab dia sangat spacious. Tengok dia punya kitchen pun, tengok. Dia masuk-masuk rumah, Sarah tak boleh tunjuk semua, okay. Dia masuk-masuk rumah saja, dia punya kitchen sangatlah luas. So Sarah berpuas hati dengan dapur dia sebab selalu masak. Kadang-kadang Sarah bake cookies, bake cupcake. Sarah suka baking, bake cake apa semua dengan anak-anak. Lepas tu Syaikul pun suka tolong kat dapur. So Sarah rasa Sarah rasa luas lah. Luas. Sekarang ni Sarah tengah mencari rumah. Biar kita ada aset. Sebab tu lah perempuan kena kerja, perempuan kena ada aset sendiri. Sarah dah planning nak beli rumah. Doakan Sarah ya. Amin. Nanti rumah kita tu kan, bila kita manalah tahu kan, umur tak panjang kan, bila kita dah tak ada, rumah tu kita bagi dekat anak-anak kita kan. Memang semua harta benda I, semua I letak nama Syaikul Sumaya. Tak ada untuk diri sendiri. Sebab takut jadi apa-apa kan. So itu semua Syaikul dengan Sumaya punya. Okay, so yang ini kalau nak ikutkan, kalau korang overweight, ambil ini setiap malam. Best is makan waktu malam lah. Sebab yang ni dia bagi dia bagi detox, dia bagi kita pergi toilet. Tapi ini adalah yang pertama. Dia tak bagi kita perut memulas, dia tak bagi kita sakit perut, dia tak bagi kita cerit berit. Okay, dia terus bagi kita ambil, terus kita pergi toilet saja. Siapa ni yang tanya soalan bodoh ni? Ya Allah, maaf lah ya. Rumah Kak Sarah duduk tu bakal rumah, ya Allah, hai. Rumah mana kau cerita ni? Orang cerita kita kena ada duit sendiri. Kita beli rumah dengan duit kita sendiri, tak mengharapkan duit orang. Apa kena-mengena lah soalan tu. Umi suruh Alia beli rumah juga. Sekarang ni perempuan, bila kita bekerja, kita boleh beli apa yang kita nak beli. Kita nak beli handbag LV 10 ke, kita nak beli rumah banglo 10 tingkat ke, kita nak beli kereta 5 biji ke. Kita punya duit kot. Okay. Aduh sakit kaki. Okay, so best is kita makan waktu malam. Sebab apa? Sebab bila kita detox kan, so bila kita makan, lepas tu kita tidur, besok kita bangun pagi, kita pergi toilet dan kita terus membuang. Macam tu. Kalau you nak makan waktu pagi, bila bangun pagi pun boleh. Tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. You akan pergi toilet saja. Tapi I lagi suka makan waktu malam sebelum tidur. Lepas tu besok pagi bangun, pergi toilet, and then I'm done. Macam tu. Sekolah mana? Anak-anak dah tidur dah sebab besok diorang school. Ada pantang larang ke? Pantang larang tak ada. Pantang larang tak ada.
Pantang larang tak ada. Dulu Sarah pernah sekolah sekejap kan dekat Sekolah Kebangsaan Taman Daya. Betul. Sebab dulu Sarah sekolah Taman Daya, Sarah pindah kat Sekolah Taman Daya Johor. Masa tu Sarah darjah 5, lepas tu darjah 6. Sarah pindah kat situ masa Sarah darjah 5 sebab masa tu my dad dia kerja kat Singapura. So kita orang duduk kat Taman Daya. So kita orang sekolah Taman Daya lah. Lepas tu Sarah pindah duduk dekat Taman Renting. Dekat Taman Renting. Aduh kata pula. Dekat Taman Renting Form 1 sampai Form 3. Lepas tu Alhamdulillah Form 3 Sarah punya PMR bagus. Form 3 Sarah punya PMR Sarah dapat berapa Sarah dapat 6A je daripada 8. Sarah dapat 6A 2B. Lepas tu Sarah diterima masuk dekat sekolah Sekolah Teknik Johor Bahru. So Sekolah Teknik Johor Bahru tu Sarah ambil keusahawanan. Keusahawanan. Lepas tu Sarah Teknik JB. Lepas tu Sarah pindah balik Ameritin tu kat Pasir Gudang kan? Betul. Lepas tu Sarah pindah balik KL. Sarah pindah balik KL. Sarah pun masuklah UiTM buat diploma. Habis diploma dekat UiTM, lepas tu Sarah sambung degree dekat Taylor's College. Masa tu belum Taylor's University lagi, Taylor's College. Lepas habis Taylor's, lepas tu baru Sarah full force berlakon. So yang mana tanya Sarah, kata nak berlakon. No, finish your studies first, get your degree or get your diploma, baru buat apa yang nak buat. Ingat, education penting. Okay, education sangatlah penting. Sebab kalau apa nama dia, if let's say korang ada diploma, ada cert, ada degree apa semua, korang nak pergi ke mana-mana, nak kerja ke mana-mana pun senang, mudah. Begitulah. Kalau ada sis boleh makan ke? Boleh. Boleh minum 2 sachet each night tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak ambil 2. Okay, kalau korang nak cepat, korang boleh ambil 2 terus. Waktu pagi boleh, waktu malam pun boleh. Okay, kalau pregnant, make sure 6 bulan ke atas baru boleh ambil. Okay, kalau pregnant 6 bulan ke atas kandungan tu baru boleh ambil. Kalau period tak ada masalah, dia tak kacau. Kalau tengah menyusu pun dia tak kacau, tak ada masalah. Do you travel with your family to Singapore? Yes, masa my dad kerja kat Singapore, I duduk kat JB, memang every weekend I akan selalu masuk Singapore. So my mum masa tu dia suka shopping kat Singapore. So every weekend kita akan masuk Singapore, jalan-jalan, shopping kat sana. Lepas tu tidurlah one night kat sana. Lepas tu balik JB balik. My mum suka sangat shopping dekat Orchard Road tu, dekat Takashimaya tu. Okay, kepada yang luar daripada Malaysia yang tak boleh tekan beg kuning tu, okay, yang tak boleh tekan beg kuning, yang Singapore, Indonesia or Brunei, boleh ke TikTok, ke Inayah Beauty Trading, boleh order daripada sana. My dad kerja apa? My dad dia ekonomis, dia investment banker. So my dad ni dia suka travel tau. Dia suka travel. So dia punya perangai travel dia tu turun dekat I dengan adik I. That's why I suka travel. So I ajar Syaikun dengan Semaya pun suka travel juga. Sebab travel itu seronok. Boleh tengok negara orang. Kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada apa yang kita tengok dekat negara orang. Macam tu. Kita luaskan pemandangan kita. No, doesn't mean that orang kaya je yang boleh travel. Korang boleh, yang student boleh kumpul duit, buat kerja luar lah. Buat kerja luar. Boleh buat apa tu orang kata, backpackers kan. I masa I diploma dengan I degree, I kerja juga tau. Bila cuti Bila cuti SEM, I kerja. I tak duduk diam. That's why I sampai sekarang I dah biasa bekerja. Dan I suka travel.
travel kita, kalau you tak berduit sangat, travel you budget lah. Travel you budget. Buat backpackers tu, naik train apa semua, seronok kan. Macam I pun nak bawa anak-anak I naik train nanti, bagi diorang rasa naik train, asyik naik flight je. So bagi naik train, masuk Hat Nhai ke, kan, masuk Bangkok ke. Okay, itu satu idea. So berbalik kepada tadi. So my dad, dia suka travel and dia suka kerja dengan company yang dia suka kerja dengan, thank you, dia suka kerja dengan company luar. Dia tak kerja sebab dia banker kan. Banker, so you boleh kerja dekat bank-bank dekat negara-negara luar lah. You tak perlu kerja dekat bank yang ada kat Malaysia. So my dad dia belajar kat overseas, dia belajar kat UK dulu lama. Lepas habis SPM je, my dad terus duduk UK masa zaman remaja dia. Lepas habis SPM, lepas tu dia kerja pun dekat sana. And then dia habis belajar, lepas tu dia kahwin dengan my mum. Lepas tu dia bawa my mum duduk dekat UK. That's why I lahir dekat sana. Tapi I seorang je lah yang lahir kat UK. I duduk sana sampai umur I 4 tahun. Lepas tu balik Malaysia. Masa tu my dad, dia kerja kat UK. Dia kerja dengan bank apa ada lupa dah. Merrill Lynch kot. Ya ke? Merrill Lynch I pun dah lupa. Merrill Lynch lah kot. Lepas tu my dad balik Malaysia. Dia kerja dengan Bank Bumi Putra. Dulu Bank Bumi Putra tu adalah CIMB. Kalau korang tahulah kan, Bank Bumi Putra adalah CIMB sekarang. Sarah nak sulung ke? Ya. So dia dah kerja dengan Bank Bumi Putra. And then kita orang pindah Johor lah, sebab my dad dia kerja dekat Singapore. So dekat Singapore punya bank, my dad kerja dengan Merrill Lynch. My dad dia buat investment. Yang korang buat forex tu, itu my dad. Dia buat macam korang yang main forex tu untuk diri sendiri, tapi my dad dia main forex puluh-puluh juta, ratus juta untuk banks. So my dad dia jaga bank, contoh macam bank Bumi Putra dulu, satu Malaysia macam tu. Dia region lah, region tu kerja dia. Dia investment banker tapi dia region. So bila I tak faham sangat kerja dia. So bila pindah Singapore, my dad kerja dekat Merrill Lynch punya bank. Also Salomon Smith Barney. Okay, siapa yang kat sini trading? So korang mesti tahu Salomon Smith Barney kan? Bank Salomon Smith Barney, dia international bank. So lepas dah lama dekat Salomon Smith Barney tu, pindah Malaysia balik. And then my dad dia kerja dengan AirAsia. Masa tu AirAsia baru start. Lepas tu Tony Fernandez call my dad. Dia cakap, Din, you nak join tak AirAsia? You regional director. Masa tu my dad dia regional director. Okay, you uruskan the whole AirAsia, Malaysia, Indonesia, Thailand punya semua, tapi bahagian finance lah. Macam tu, my dad bahagian finance. And then dah AirAsia, masa my dad kerja AirAsia tu memang best lah. Kita orang lagi lah boleh travel kan, dapat free tickets, Tony Fernandez bagi. So masa tu my dad kerja dengan Tony Fernandez, dia kerja dengan Kamarudin Maranon, tak tahu nak sebut nama dia. Macam tu lah. So lepas dia dah penat. So masa tu my dad dah penat kan.
dia pergi balik lah kan, pergi balik KL. Kita orang duduk Damansara kan, so kita orang duduk area Damansara. So my dad penat lah hari-hari Damansara KLIA 2. Masa tu bukan KLIA 2, masa KLIA Damansara KLIA every day kan, Damansara KLIA. So my dad dah penat sebab dia pun dah semakin tua. So dia bersara sekejap. So my dad bersara sekejap. Lepas tu orang kalau dia dah biasa kerja, dia tak boleh kalau tak kerja tau. Macam my dad dah biasa kerja sebab dia punya, bila dia bekerja, dia punya otak tu function kan. So bila dia tak kerja, dia bersara duduk rumah saja, dia tak boleh, dia mesti nak kena ada buat something. Betul tak bapak-bapak korang yang mana bekerja? So sekarang ni my dad dia financial punya consultant dekat Kenaf. Siapa tahu Kenaf? Kenaf tu kelapa sawit, company kelapa sawit yang company kelapa sawit yang Malaysian punya. Tapi my dad dia ditugaskan untuk ke Jakarta, ditugaskan untuk ke Dubai. So my dad every month my dad dia akan pergi ke Dubai sebab nak kena deal kelapa sawit lah dengan orang-orang kat sana. So kalau korang faham apa yang I cerita ni, korang tahulah apa yang cakap. Pernah ke Kenaf sesi lawatan masa kat universiti. So itulah latar belakang my dad. Okay? Tapi my dad dulu dia pernah jadi lecturer sekejap. Dia ajar trading. Dia bukan buat forex, sorry. Forex tu lain. Tapi forex jugalah sebenarnya. So dia ajarlah traders yang traders yang baru-baru nak belajar kan, yang baru masuk kerja, budak-budak yang baru masuk kerja yang nak belajar trading. My dad dia, sebab my dad dia dah lama kerja dengan bank apa semua kan. So do you guys speak English at home? Yes, definitely. So bila your dad orang finance, dah tentu you balik rumah, you kena sesah dengan bapak you buat maths. So kita orang adik-beradik semua memang kita orang suka maths. I punya favourite subject is mathematics, and I paling suka trigonometry. Itu memang favourite subject I, trigonometry. So bila I balik daripada sekolah, my dad balik daripada kerja malam, I kena buka buku maths. Lepas tu I kena belajar. Trigonometry tak tahu apa. My dad sangat garang. Dia sangat garang dan sangat berdisiplin. So Kak Sarah was born dekat UK tu sebab ayah kerja sana lah. Ya, betul. Betul. Okay, siapa yang undi Sarah? Thank you so much. Okay, my mum. Dia sedih sikit. Tapi I nak korang belajar. Ambil iktibar daripada cerita my mum ni tau. Okay, my mum adalah anak sulung. Okay, dia orang kampung, dia orang Kulim. Dulu dia jaga bendang tau. Siapa kat sini tahu bendang tu apa? Bendang tu bahasa Kedah, bahasa utara, bendang. Tapi bendang tu sawah padi. So my mum dia orang kampung. Lepas tu dia jaga bendang. Okay, and then dia datang KL, dia kena kerja sebab dia nak tanggung adik-adik dia. Thank you so much yang undi Sarah. So dia nak jaga adik-adik dia. So dia korbankan. So my mum dia korbankan dia punya education untuk dia bekerja sebab dia nak menampung adik-beradik dia. Orang sama-sama dulu kan, kalau adik-beradik 7 kan. So my mum anak pertama daripada 7
7 adik-beradik. My dad pun anak pertama daripada 7 adik-beradik. Tapi my dad orang senang, my dad orang kaya. Sebab atuk I dia menteri dulu dalam kementerian. So my dad orang senang. Sebab itulah my dad dia habis dia form 5, dia terus fly pergi London. So my mum ni orang susah, orang kampung. So my dad pindah KL masa my dad kerja dekat Bank Bumi Putra dulu tu sekejap. Jumpalah dengan my mum. My mum masa tu dia kerani. My mum kerani. My dad boss lah kan. Balik pada London kan. My mum cerita lah. Balik pada London berabuk cakap apa English ni kan. Tak tahu cakap Melayu. Lepas tu apa nama dia? My dad berkenan dengan my mum. Lepas tu kahwin. So my dad ajaklah my mum duduk kat UK. Masa tu lahirlah I. Macam dalam drama kan. Macam dalam drama. Macam tu lah cerita dia. Lebih kurang lah yang I tahulah. My mum cakap apa, my mum orang Kedah, orang kampung kan. Tak tahu apa-apa. Tiba-tiba baru kahwin ajak duduk UK. Duduk UK lama. Ya, Sarah sulung. Duduk UK lama pula tu, dalam 4 tahun. Tak, diorang duduk UK setahun sebelum Sarah lahir. So diorang duduk UK 5 tahun. So my mum memang tak tahu apa-apa masa tu. Memang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba daripada jaga bendang tu, jaga sawah padi, tiba-tiba duduk UK. So dia macam alamak kan, macam tu. Lepas tu lahirlah puteri Sarah. And then my mum dia memang korbankan dia punya masa untuk untuk adik-adik lah. My mum macam culture shock. Memang my mum dia korbankan masa dia dulu untuk bekerja, dan duit tu dia hantar tiap-tiap bulan kat kampung supaya adik-adik dia boleh dapat education yang bagus. Lepas tu masa adik I, kita orang 4 orang adik-beradik, my mum pun korbankan juga. My mum korbankan juga masa dia untuk jaga kita orang sampailah kita orang dah lepas, dah habis SPM, dah masuk universiti apa semua. Barulah my mum sambung belajar tau. Masa tu umur dia dalam 40 lebih. My mum sambung belajar umur dia 40 lebih. Sebab tu education tu penting, dan dia tak kira usia. Dia tak kira usia. Dalam umur 40 lebih tu, 45 ke atas ke macam tu ke, Sarah tak ingat, my mum dapat diploma dia. Dalam dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia buat translation daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. So dia banyak buatlah translation macam tu kan, untuk buku, untuk kamus. Untuk kamus yang korang baca sekarang ni tak tahulah. Kamus kita masih pakai kamus lagi ke tak kan? Kita kan semua Google online je. My mum is a translator. Daripada bahasa Melayu ke English, English ke bahasa Melayu. So my mum juga mengajar bahasa Melayu kepada foreigners yang datang sini. Foreigners yang datang Malaysia kan. Okay, bila expatriate semua datang bekerja dekat Malaysia, laki diorang bekerja tau, tapi isteri-isteri diorang kan tak buat apa-apa. Isteri-isteri diorang tak buat apa-apa. So isteri-isteri foreigners ni, diorang macam ramai-ramai buat kelas bahasa Melayu. So my mum lah yang mengajar. My mum lah yang ajar bahasa Melayu kat diorang. Macam tu. Lepas tu kalau korang tengok zaman dulu, tak adalah zaman dulu sangat, tahun 90-an, tahun 2000 apa semua tu kan. Kalau korang tengok cerita Hollywood kan, dekat TV, yang buat subtitle tu bahasa Melayu tu my mum. Tu my mum. Yang korang baca tu kan. Bukan dekat DVD tu. Bukan dekat DVD tu. Yang kat TV. Dulu-dulu kan TV3 kan keluar malam-malam kan, cerita Mak Saleh kan, cerita Hollywood apa semua.
So yang buat subtitle tu my mum. Itulah dia. Tapi sekarang dia dah tak kerja dah. Dia still translator. Kalau siapa nak ambil dia boleh. Tapi dia dah tak buat dulu macam apa? Full force macam dulu. Begitulah. Itulah background my parents. Seronok juga cerita pasal diorang. Tapi I sangat bangga dengan my mum. Dia sanggup korbankan education dia, masa dia untuk adik-adik dia dan untuk kita orang, untuk anak-anak. Umur 45 macam tu baru dia dapat diploma dia as a translator. Sangat bangga. Jadi kalau korang rasa dah terlambat untuk belajar, tidak. Belum terlambat lagi. My parents both dah 60 plus. Bedtime story. Best kan? Tak, I cerita ni background family I, background parents I untuk korang mengambil iktibar. Masa Sarah jadi artis pun, my mum paling tak suka sekali. Dia sangatlah orang yang menentang. Sebab kalau boleh dia tak nak lah I jadi pelakon. Dia nak suruh I jadi macam adik I nombor 2 dia doktor. Adik I nombor 3 dia ikut jejak my dad lah. Dia investment banker, adik I nombor 3. Sekarang dia kerja dekat HQ dekat KWSP. Adik I nombor 4 dia ambil mechanical engineering. So tapi bila I tunjuk yang I boleh buat, I finishkan my studies kan. So I dah tunjuk dekat my mum yang I boleh. Macam tu lah. Lepas tu bila I dah habis studies I, my mum cakap nak buat apa buatlah. So rezeki I ke arah berlakon. Macam tu. Sarah study hospitality and tourism management. Tolong ambil I kerja KWSP. I ni pun fresh grad. Ya ke? Anak sulung memang ketegang sikit. Memang. Tapi my mum cakap nak berlakon boleh, tapi make sure habiskan studies dulu. So I habiskan studies I lah. Kita sama faculty. Ya ke? You ambil apa? Okay, Sarah belajar dulu kat mana? Ada cerita dah semua tadi. Ada cerita A sampai Z dah daripada parents I. Daripada belajar bawah Puan Norzuana kan? Ya. Puan Norzuana tu adalah lecturer saya yang paling saya sayang. Yang buat saya daripada saya tak reti accounting, sebab saya minat accounting, saya terus pandai accounting. Dan every time bila ada test accounting, I mesti akan dapat A. I mesti akan dapat markah yang paling tinggi sekali accounting. I suka sangat accounting. I suka sangat mathematics. I suka accounting. And thank you to Puan Norzuana, my lecturer masa I dekat UiTM. Dia yang guide I accounting. Dan I selalu dapat markah yang paling tinggi kat dalam kelas. I memang sayang Cikgu Norzuana. Sampai sekarang, I still keep in touch dengan lecturer I masa kat UiTM. Dia adalah seorang lecturer yang bagus. Puji diri sendiri ke tu? Saya tak puji diri sendiri. Saya cakap benda yang betul. Kalau kita excel dalam exam kita, kita kenalah cakap kan.
itulah bila kita cakap benda-benda yang positif supaya kita nak orang suka belajar, kita nak orang ada education. Ada je orang-orang macam ni yang toxic kan, yang macam nak cakap kata kita ni puji diri sendirilah, itulah, inilah. Aduh, hai, kita nak motivate orang. Kita tak cakap, kita bukan dia cakap kata ini cantik, ini orang paling tercantik dalam dunia. No, itu puji diri sendiri. Tapi bila cakap kata kita excel in exams, kita motivate orang untuk continue studies, kan? Sebab sekarang ni banyak orang yang sampai SPM saja. You guys tak nak continue studies, and it's not good. It's not good. At least ada diploma. Study is fun. Study sangat-sangat fun. Bila teringat balik zaman-zaman belajar masa kat UiTM kan. Masa kat UiTM, I duduk College Seroja tau. I duduk College Seroja sebab I punya faculty sebelah je. I jalan kaki. Faculty perhotelan kan, sebelah je. So I duduk siapa kat sini UiTM? I duduk Seroja. So I ingat lagi bila I duduk Seroja 2 sem. Sem ketiga I dah keluar dah. So teringat dengan kawan-kawan, kalau malam-malam tengok movie. Siapa kat sini malam-malam tengok movie dekat laptop, pinjam satu laptop kawan, lepas tu masak Maggi guna kettle. Siapa kat sini masak Maggi guna kettle? Yang itu adalah pengalaman, experience tau. Experience masak Maggi guna kettle. Rindu tau sama-sama belajar. Masak Maggi guna kettle tu legend weh. Lepas tu ramai-ramai makan Maggi, best tau. Sumpah rindu. Itulah kenangan-kenangan bila kita duduk dekat dorm. I dulu ketua dorm tau. I dulu masa dekat I pun geng basuh baju malam-malam. Lepas tu kita pakai kalau nak telefon kan, kita kena beratur panjang, kita kena pakai payphone tu. Yang masuk shilling tu. Ya Allah, rindu gila. Ya, lepas tu rice cooker seorang. Lepas tu kita mesti masak macam-macam kat dalam tu. Kita masak sup ayam lah, apalah, semua dekat dalam rice cooker. Lepas tu kita pakai public phone. Ya Allah, rindu gila. Rindu gila. So hargailah masa korang belajar dekat college, sebab korang takkan dapat lagi pengalaman macam tu. Tapi kalau siapa duduk college, itulah masak Maggi guna kettle tu tak boleh. Yang itu legend gila. Masak telur atas air tak pernah buat lah. I tak pernah buat. Lepas tu naik bas YTM. Padahal kita punya college Seroja tu sebelah je tau. Tapi sebab kita naik bas YTM, kita kena pusing satu YTM tu. Lepas tu last kali baru sampai kat Seroja. Iron roti untuk roti bakar. Iron roti untuk roti bakar tu ada. Ada. You know what? Bila kita ada pengalaman-pengalaman macam ni, dia mengajar kita untuk menjadi humble. Dia mengajar kita untuk tidak lupa diri. Itu sebenarnya. Dia benda-benda pengalaman ni semua mengajar kita untuk kita tidak lupa diri dan untuk kita berpijak di bumi yang nyata. Okey. Alright. Dah, I cakap pula pasal seronok pula belajar kat ni. Alah. Okay, so kita cakap pasal produk. Okay, dah I cerita pengalaman pula. Rindu betul.
Okey. Alhamdulillah. Okey, tekan beg kuning, jangan lupa. Okey, tekan beg kuning, jangan lupa. Harga nak dapatkan daripada Sarah, bila Sarah buat live RM49 saja. Tapi kalau Sarah dah tak buat live, korang akan dapat harga sebenar. Satu jar ni RM69.90. So dalam satu jar ni ada 10 sachet. Okey, ada 10 sachet. So kalau korang nak tahu berapa botol diperlukan, untuk nak tengok berat badan korang maintain, berat badan korang kurus. Sarah suggest ambil 3 botol. Ambil 3 botol terus. Sebab terubat rindu masa duduk asrama dengar Kak Sarah cerita. Best kan? Itulah. Sebab tu korang kena belajar rajin-rajin. Lepas tu apply masuk universiti. Korang tak akan dapat pengalaman masa belajar. Korang tak akan dapat pengalaman tu. Pengalaman yang mengajar kita menjadi matang. Pengalaman yang mengajar kita menjadi dewasa. Pengalaman yang membuatkan kita berpijak di bumi yang nyata. Pengalaman yang membuat kita tak lupa diri. Okay. Lepas tu, kalau korang tanya bila time yang nak makan, bila time nak makan, waktu malam sebelum tidur. So sekejap lagi nak tidur kan, ambil satu, koyakkan, minum, and then tidur. Besok pagi korang bangun, dia detox. Terus beli 3 botol saja. Kalau korang beli time Sarah punya kalau korang beli time Sarah punya live, korang akan dapat harga RM49. Tapi kalau korang beli selepas live Sarah, korang akan dapat RM69. Rugi, RM69 So better beli time Sarah. Kalau sehari ambil satu, so dalam 10 hari dah habis. Satu botol ni 10 hari. Satu botol ni 10 hari saja. So beli 3 botol untuk sebulan. Lepas sebulan korang boleh tengok berat badan korang turun banyak. End live pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Pukul 12 dah. Sekejap lagi Sarah end live. Lagi 15 minit Sarah end live. Sepatutnya hari ni Sarah nak bercerita pasal berry food. Tapi Sarah terbuka cerita pasal background family lah. Lepas tu pasal zaman belajar lah. Sorry korang tapi korang terhibur kan dengan cerita-cerita ni kan. Ni siapa ni yang mana yang nak kecam-kecam tu dekat dalam komen ni. Korang ni memang tak ada live lah. Korang dulu pergi belajar kat college tak? Belajar tak? Ke tak belajar? Lepas tu sebab tu lah duk komen kat sini macam orang tak pergi sekolah. Hai, Assalamualaikum semua. Kelebihan berry full ni, dia detox dan dia membuang ekses yang lebihan kat dalam perut awak tu. Kau sekolah tak? Jadi buat AA, kau sekolah tak? Tahu-tahu masuk komen negatif pula. Dia tak berak-berak, dia tak sakit perut, dia tak bagi memulas. Tahu-tahu je korang pergi toilet membuang dah. Sarah nak beli tak pandai buat. Alah, tekan je beg kuning kat situ. Remaja boleh minum, dari umur 12 ke atas boleh minum. Sarah puas hati saya tengok episod AIT malam ni. Puas hati Azril kena tumbuk dengan Pak Su. Kan?